Okay, Assalamualaikum. Kita akan masuk ke subtopik baru, iaitu mengenai pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Okey, pertumbuhan organisma. Pertumbuhan ialah perubahan yang berlaku dalam organisma yang melibatkan pertambahan bilangan sel, isi padu, saiz dan jisim. Jadi dia melibatkan pertambahan ini yang perkataan yang kata kunci ialah pertambahan. Sel bertambah, isi padu badan tu sendiri bertambah, saiz badan tu bertambah dan juga jisimnya, beratnya pun bertambah. Okey, pertumbuhan adalah proses tidak berbalik yang melibatkan proses pembezaan dan juga pengkhususan sel. Jadi dia adalah satu proses yang tak boleh nak patah balik. Maksudnya dia hanya satu hala sahaja. Kalau sel tu dia dah membesar, kemudian dia membeza. Membeza ni maksud dia akan jadi yang special, maksudnya dikhaskan untuk membuat tugas dia. Itu maksud membeza lah. Kalau ikutkan sel pada asalnya bentuk bulat macam ni, tapi bila mana dia dah membeza, dia berbentuk macam ni, yang ini kita panggil dia sperm. Maksud dia tugas dia lain dah. Okey, jadi proses pertumbuhan melibatkan pertambahan kuantitatif dan pertambahan kualitatif. Contohnya pertambahan kuantitatif ialah pertambahan kekal seperti saiz. Kamu dah bertambah saiz badan. Contoh saiz masa baby, bentuknya, saiznya lain. Bila kanak-kanak saiznya lain, jadi dah bertambah lah daripada baby jadi kanak-kanak. Isi padu badannya pun bertambah, ketinggian pun dan juga bilangan selnya pun juga akan bertambah. Contoh pertambahan kualitatif dari segi bentuk. Bentuk dia, sel tu berubah. Kamu tengok daripada bulat macam ni, dia jadi macam ni, dia jadi sperm. Dan juga fungsi dan kerencaman sel pun juga akan bertambah. Jadi di sini perubahan ni dia adalah perubahan satu hala sahaja. Sekiranya telah pun perubahan tu berlaku, dia tidak boleh lagi dipatah balik. Itu maksudnya tidak berbalik. Okey, seterusnya mengukur pertumbuhan manusia dan haiwan. Jadi bagaimana kita nak mengukur? Okey, untuk mengukur pertumbuhan dalam manusia dan haiwan, beberapa parameter digunakan, seperti perubahan saiz, ataupun kita tengok pada isi padu dan juga jisim. Okey, dari segi perubahan saiz atau isi padu, contohnya pertambahan ketinggian dan juga panjang sesuatu organisma. Jadi sudah tentulah masa kamu baby, ketinggian kamu masih lagi dalam ukuran kecil lagi lah, 20 cm 20 cm kecil lagi, baby lagi ataupun 30 cm. Tapi dia akan makin lama makin tinggi, jadi perubahan saiz tu kita dapat ukur dia dari segi panjangnya, beratnya. Okey, perubahan jisim terbahagi kepada dua. Satu kita panggil jisim segar, satu lagi jisim kering. Jisim segar merujuk kepada pengukuran jisim yang tidak melibatkan kematian organisma. Okey, namun begitu kaedah pengukuran ini tidak tepat kerana kandungan air dalam badan organisma sentiasa berubah-ubah. Jadi biasanya organisma yang hidup lah, kita tengok pada kita ambil jisim, dia punya jisim segar lah. Contohnya kalau sayur, sayur tu yang masih segar lagi, kita timbang dia. Tapi sebenarnya kita tak akan dapat nilai yang tepat. Sebab apa? Sebab dalam sayur tu dia ada air. Air ni dia akan berubah-ubah dia punya kewujudan dia dalam sayur tu, jadi sebab itulah ada satu cara lagi, itu kita tengok pada jisim kering. Merujuk pada jisim yang diperoleh selepas semua kandungan air
dalam organisma tu disingkirkan. Organisma perlu dibunuh dan dikeringkan pada suhu 100 Celsius sehingga jisimnya tidak berubah. Kaedah ini sesuai untuk mengukur pertumbuhan tumbuhan. Jadi kaedah yang untuk kita tengok pada jisim ni kan, kita tengok jisim segar, jisim kering. Yang ni bukan untuk manusia. Ini untuk ukur pada tumbuhan yang mana kita dapat tengok kalau dia dalam segar berapa berat dia. Okey, untuk manusia kita pun tengok juga jisim juga kan, jisim. Tapi kita tak adalah tengok jisim segar dia, jisim kering dia, tak ada. Ini untuk tumbuhan. Biasanya kalau macam manusia ni kita akan ambil berat badan, okey. Tapi kalau macam baru lepas makan tak sesuai lah kan. Baru lepas makan dalam perut dia ada makanan, jadi itu pun menambahkan lagi lah dia punya berat badan dia tu kan. Jadi kalau kaedah ini kita tengok jisim segar, jisim kering ni, ini sesuai untuk tumbuhan lah. Okey, pertumbuhan serangga. Serangga merupakan organisma yang mempunyai rangka luar. Jadi serangga ni dia ada rangka luar, dan rangka luar itu sangat kuat yang mana boleh menampung berat badan dia lah. Okay, serangga mengalami pertumbuhan berbeza yang dikenali sebagai metamorfosis. Jadi kamu kena ingat term ni tolong ingat, metamorfosis ni adalah apa dia perubahan pada bentuk organisma ketika mengalami pertumbuhan. Jadi dia adalah perubahan pada bentuk bentuk. Dia maksud dia dari lebih kecil lebih besar, daripada kecil tu dari lagi besar lagi besar. Okey, pertumbuhan dalam serangga terbahagi kepada metamorfosis lengkap dengan metamorfosis tidak lengkap. Jadi metamorfosis ni dia ada dua, satu lengkap, satu tidak lengkap. Okey, apakah ia? Dengan lebih mendalam lagi kita akan tengok nanti. Okey, contohnya metamorfosis lengkap, daripada telur dia berubah jadi larva. Lepas larva dia akan jadi pupa. Lepas pupa dia akan jadi dewasa. Jadi ini biasa terjadi pada mana? Pada nyamuk. Okey, metamorfosis tidak lengkap. Daripada telur dia keluar jadi nimfa, nimfa terus jadi dewasa. Okey, ini tidak lengkap. Yang ini kalau step by step macam ni dia adalah lengkap. Telur, larva, pupa, dewasa. Ini telur terus jadi nimfa dan terus jadi dewasa, ini dianggap tidak lengkap. Okey, kalau kita tengok gambar kita tengok gambar baru kita faham sikit. Okey, metamorfosis lengkap mempunyai 4 peringkat pertumbuhan. Jadi dia ada 4 peringkat pertumbuhan, iaitu peringkat telur. Mula dia jadi telur dulu. Kemudian dia akan jadi larva. Larva menetas daripada telur dan membesar, dia jadi larva. Kemudian larva ni dia akan berubah menjadi pupa. Pertumbuhan pesat berlaku di peringkat ini. Kemudian dia akan, lepas habis pupa, dia akan jadi dewasa. Jadi pupa berubah menjadi kumbang, dewasa. Jadi ini metamorfosis lengkap. Maksud dia ada keempat-empat tu kan. Bermula dengan telur, dia jadi larva, kemudian jadi pupa dan jadi dewasa. Jadi ini adalah proses pertumbuhan metamorfosis yang lengkap. Okey, bagaimana pula dengan tidak lengkap? Tidak lengkap ni melibatkan serangga yang mengalami ekdisis. Ekdisis berulang kali sehingga dia mencapai peringkat dewasa. Okey, ekdisis ni mana dia mengalami perubahan saiz badan dia kan. Bermula dari telur tu dia terus menjadi nimfa. Nimfa ni dia akan mengalami ekdisis berlaku berulang-ulang kali sehinggalah badan dia jadi besar. Jadi masa dia telur tu dia sama saja, dia tak melalui dia tak jadi larva, dia tak jadi kalau kamu perhatikan nimfa ni dia sama je macam dewasa. Dia sama dari segi bentuknya sama saja. Cuma yang dia berubah adalah saiz badan dia. Jadi perubahan saiz itulah kita panggil ekdisis. Okey, kita tengok pula pada fasa pertumbuhan.
dalam lengkung pertumbuhan sigmoid manusia dan haiwan. Okey, corak pertumbuhan sesuatu organisma hidup boleh dipersembahkan dalam bentuk graf. Jadi inilah grafnya. Pertumbuhan yalah, kalau kamu tengok berbanding dengan masa tu, masa kamu kecil, suatu itulah kamu baby kan. So pertumbuhan kamu dari segi saiznya, dari segi jisim badannya, dia mestilah akan makin lama makin meningkat. Dan bentuk yang kamu tengok ni, bentuk yang kamu tengok ni macam huruf S tu kan. S tu lah kita panggil dia sigmoid. Bentuk dia sebiji macam huruf S. Sama macam huruf S. Jadi S tu kita panggil dia sigmoid. Sebab itulah bentuk pertumbuhan manusia dan organ-organ dengan organisma-organisma lain, dia lebih kurang sama seperti sigmoid. Okey, kadar pertumbuhan ialah jumlah pertumbuhan organisma per unit masa. Contohnya dalam masa 5 minggu, berapa pertumbuhan tu berlaku? Setahun berapa pertumbuhan? 2 tahun berapa pertumbuhan? 3 tahun berapa pertumbuhan? Okey, jadi itu dikatakan dengan kadar. Kadar pertumbuhan ni berapa pertumbuhan tu berlaku, jumlahnya per dengan masa. Okey, kadar pertumbuhan boleh diperoleh daripada kecerunan lengkung graf pertumbuhan. Semakin bertambah kecerunan graf, semakin bertambah kadar pertumbuhan. Jadi kamu tengok lengkung dia ni. Kamu tengok ni, dia macam mana? Tajam tak punya lengkung ni? Tak berapa tajam kan? Macam tu sahaja. Berbanding yang ni, dia punya lengkung dia ni tajam gitu. Kalau semakin tajam lengkung dia ni, maksudnya pertumbuhan tu berlaku dengan lebih cepat. Semakin dia lengkung. Jadi kalau yang ni tak berapa lengkung sangat, maksudnya pertumbuhan dah jadi semakin lambat. Dan bila mana D ni pula, dia sudah pun tidak ada lagi pertumbuhan. Dan kita tengok dia dah semakin menurun dan menurun. Okey, jadi semakin bertambah kecerunan graf, semakin bertambah kadar pertumbuhan. Ini yang kamu nak kena faham lah melalui tengok graf ni. Makin tajam dia punya kecerunan tu, maksudnya pertumbuhan tu berlaku dengan sangat pantas. Okey, lengkung pertumbuhan sigmoid mempunyai 6 fasa sebenarnya. Semuanya ada 6 fasa. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau kamu tengok atas ni, semuanya ada F. Jadi semuanya ada 6 fasa. Okey, fasa di A tu iaitu fasa permulaan. Kadar pertumbuhan adalah perlahan. Dia bukan sangat perlahan, perlahan. Okey, pembahagian sel berlaku dengan sedikit. Fasa penyesuaian kepada sumber baru dari persekitaran. Jadi pada permulaan ni memang pertumbuhan perlahan je. Perlahan je. Sebab apa? Pada masa ni penyesuaian tu tengah berlaku kan. Macam baby baru keluar, dia baru meminum susu ibu. Dia sebelum ni dia berada dalam perut ibu tu, berada dalam rahim ibu tu, dia ambil makanan daripada ibu. Tapi sekarang ni dia dah berada di luar kan. Jadi dia kena sesuaikan badan dia dengan susu yang daripada ibu kan. Dia ke tengah berlakunya penyesuaian. Jadi pada masa ini pembahagian sel tu berlaku sedikit kan. Okey, pada masa B kamu tengok lengkung dia tu sangat tajam kan. Maksudnya perubahan tu berlaku dengan sangat pesat. Okey, jadi part B ni adalah fasa pertumbuhan pesat. Kadar pertumbuhan adalah paling cepat. Pada masa B lah pertumbuhan tu berlaku dengan sangat cepat kan. Okey, pembahagian sel dan pemanjangan sel berlaku dengan sangat cepat. Saiz bertambah dengan cepat. Okey, ini biasanya berlaku pada kanak-kanak sehinggalah remaja. Kanak-kanak sehinggalah remaja. Pada masa ini pertumbuhan badan manusia sangat cepat. Sangat cepat. Bila kanak-kanak tu pindah ke remaja tu cepat berlaku. Dalam masa 5 tahun dah berubah dah kan. Berubah dah berlaku kan. Perubahan tu berlaku dengan sangat pesat. Okey.
Fasa pertumbuhan perlahan. Kadar pertumbuhan adalah sangat perlahan. Sel kini mencapai saiz yang maksimum. Pembezaan sel berlaku. Jadi biasa kat sini apa yang berlaku sini adalah daripada remaja ke arah nak jadi dewasa dah. Di hujung remaja lah kan. Okey, jadi pada masa ini pertumbuhan tu dah jadi perlahan dah. Dah perlahan. Sel masa tu dah capai tahap maksimum dah. Dia dah membahagi dengan dan membeza pun dah ke tahap yang maksimum. Jadi pada masa inilah pembezaan sel tu berlaku. Okey, kita pergi pada D pula. D ni matang Kalau tengok D ni, dia sudah pun tidak ada lagi kenaikan, tapi masa ni tak ada lagi penurunan, tapi dia mendatar sahaja. Okey, apa yang berlaku pada D ni, kadar pertumbuhan adalah sifar. Dia dah tak bertumbuh dah. Sebab apa? Dia dah capai tahap maksimum dah. Kadar pembahagian sel adalah sama dengan kadar kematian sel dalam organisma. Sebab tu kalau badan kamu dah capai di hujung-hujung remaja contohnya, 20 lebih tu, 25, masa tu dah tak ada dah pertumbuhan kan. Badan kamu kalau tinggi tu sahaja. Tidak ada lagi produk yang boleh menambah lagi ketinggian lah kan. Okey, kadar pembahagian sel adalah sama dengan kematian sel. Jadi sel kalau dia nak menambah lagi, biasa kalau dia bertambah ada je yang mati. Maksudnya tambah dengan pengurangan sel tu berlaku dengan kadar yang sama lah. Okey, pembahagian sel berlaku bertujuan menggantikan sel yang telah rosak atau mati. Jadi pembahagian sel tu hanya untuk menggantikan sel yang rosak dan yang mati sahaja. Bukan tujuan untuk dia menambah lagi bilangan sel tu dalam badan dia. Itu dah hanya berlaku semasa peringkat kanak-kanak ke remaja. Bila mana dah dewasa ni, kematian sel sama dengan penghasilan sel baru. Okey, fasa penuaan iaitu DE di masa DE ni, kalau bagi manusia dia sudah pun tua lah. Dan bila tua ni kamu akan dapat tengoklah pertumbuhan tu dah jadi negatif. Dia ke arah semakin kurang jisimnya, kurang pertambahan selnya kan. Kurang dari segi panjangnya. Macam itulah kita boleh tahu macam seolah-olah keadaan semakin menurun. Okey. Kadar pertumbuhan adalah negatif, dia semakin menurun dan organisma menjadi tua. Okey, dan last sekali iaitu fasa kematian. Organisma mati akibat proses penuaan, kekurangan sumber makanan dan juga ruang. Okey, ini kalau jadi pada manusia ialah bila mana sudah pun umur 70 ke atas, jisim badan pun semakin lama makin kurang kan. Jadi sel pun banyak yang mati. Kalau hasilkan pun ialah kalau mati dah tak ada dah pengganti dia. Biasa macam itulah. Okey, kalau macam haiwan-haiwan pula, dia bila mana dia dah tua, dia akan proses penuaan dia tu dengan macam mana dia pun sumber pun dia dah kurang kan. Nak pergi makan pun kurang dah. Ruang pun dah semakin kurang. Jadi lama-lama dia pun memasuki ke fasa kematian. Okey, tadi kita menceritakan mengenai pertumbuhan manusia dan organisma yang mana bentuk dia sigmoid kan. Okey, jadi bagaimana pula dengan haiwan yang mana dia ni berangka luar, contohnya kerang dan juga ketam contohnya. Kerang, ketam, lagi apa dia lagi yang berangka luar kan. Jadi cengkerik. Jadi itu semua cengkerik lipas ni dia ada rangka kat luar Okey, kebanyakan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti cengkerik dan lipas mempunyai pertumbuhan yang tidak selanjar kan. Jadi dia bukan jadi macam kita. Okey, daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Jadi dia tiba satu nanti kita akan tengok macam mana bentuk tangga dia tu Okey, lengkung pertumbuhan bagi haiwan ini berbentuk tangga kan. Dia berbentuk tangga. Kenapa? Sebab apa? Sebab rangka luar dia terbina daripada kitin. Rangka luar lipas tu kita panggil dia kitin
Kitin ni adalah protein lah, protein yang membentuk rangka luar lipas tu. Kitin menyebabkan rangka luar keras dan tidak kenyal. Dia rangka luar dia keras tapi dia tak kenyal. Okey, rangka luar berfungsi untuk melindungi haiwan daripada kecederaan fizikal dan juga mengekalkan bentuk badan haiwan dan mengurangkan kehilangan air dari badan. Okey, rangka luar menghalang pertumbuhan berterusan. Jadi untuk membolehkan pertumbuhan berlaku, apa dia buat? Okey, haiwan itu perlu memecahkan rangka luarnya yang keras untuk digantikan dengan rangka yang baru. Jadi bila mana dia membesar, bila mana dah capai satu peringkat, dia akan pecahkan badan dia tu, dia akan pecahkan rangka luar tu dan gantikan dengan rangka luar yang baru. Contohnya ni peringkat telur ni. Okey, peringkat telur. Okey, telur tu pecah, dia membentuk instar 1. Jadi dia akan hiduplah sebagai instar 1 ni sampailah pada satu jangka masa tertentu. Dia nak besarkan lagi badan dia, dia akan pecahkan rangka luar dan badan dia, saiz dia terus meningkat, membentuk instar 2. Okey, dia akan jalani kehidupan macam biasa. Bila mana dah sampai waktunya, dia akan berlaku ekdisis dan saiz badannya akan meningkat dengan lebih cepat. Okey, proses penyalinan rangka, kita panggil dia bersalin kulit. Biasa kita dengar bersalin kulit, tapi kali ni kamu kena ubah sikit lah. Penyalinan rangka luar. Haiwan ini dikenali sebagai ekdisis. Maksudnya ekdisis itu adalah proses bersalin kulit luar. Rangka luar tu disalin. Okey, proses ekdisis dikawal oleh kandungan hormon dalam badan haiwan itu. Jadi kalau hormon tu cukup dan tinggi, dia akan pecahkan rangka luar, dia bina rangka baru. Jadi badan dia akan cepat besar lah. Jadi contoh sini, dia akan jalani kehidupan. Bila dah cukup, pump sini sampai sini, dia akan lakukan ekdisis, badan dia terus jadi besar. Terus jadi besar kenaikan dia. Sebab tu lah kamu tengok bentuk dia tangga macam ni. Okey, telur, daripada telur dia menetas, dia akan jalani kehidupan sebagai instar 1 sampai satu tahap dia buat ekdisis. Jadi bila buat ekdisis, badan dia akan besar mendadak. Panjang badan dia akan besar mendadak. Sebab tu kamu tengok graf ni naik ke atas gitu. Kemudian dia akan jalani kehidupan macam biasa. Dah sampai satu masa dia akan buat ekdisis. Jadi panjang tu akan mendadak besar terus, mendadak panjang terus. Jadi sebabkan ekdisis ni lah, penyalinan rangka luar ni, badan dia akan makin besar, makin besar, sampai ke satu tahap dia dewasa. Okey, graf pertumbuhan haiwan berangka luar adalah berbentuk tangga. Jadi macam lipas tadi tu, pertumbuhan dia adalah berbentuk tangga. Garisan mendatar graf menunjukkan pertumbuhan tidak berlaku. Pada masa ni tak berlaku apa-apa pertumbuhan. Daripada sini ke sini tak ada apa pertumbuhan. Semasa pertumbuhan dia hanya berlaku di ekdisis sahaja. Okey, peringkat yang tak ada pertumbuhan tu kita panggil instar. Instar. Sebab tu instar 1, instar 2 sampailah instar 4. Okey, garisan menegak graf menunjukkan pertumbuhan secara mendadak. Jadi dia bertumbuh secara mendadak. Daripada sini ekdisis dia bertambah mendadak. Okey, ekdisis berlaku pada peringkat ini di mana nimfa akan menambahkan saiznya dengan cepat. Sebab itulah kamu tengok saiz dia punya graf pertumbuhan dia adalah berbentuk tangga. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan ekdisis. Ekdisis, semasa ekdisis, rangka luar baharu yang lembut dan kenyal terbentuk di bawah lapisan rangka luar lama. Jadi pada badan dia tu, yang bahagian luar tu, sebenarnya dah terbentuk rangka luar yang baru di bawah dia. Okey, jadi haiwan berangka luar akan menyedut udara dengan banyak bagi menambahkan isi padu badan dan mengembangkan badannya untuk memecahkan rangka lama.
Jadi bila mana okey ni lukisan daripada luar, contohnya ni luar, okey ni luar, sini luar. Okey sini dalam. Di bahagian luar kulit dia ni kulit lama. Dia punya rangka lama rangka lama. Di bawah dia sebenarnya dah ada rangka baru. Jadi pada masa hari dia nak buat disease tu, dia akan sedut udara. Dia akan sedut udara banyak-banyak supaya apa? Isi padu badan dia tu akan bertambah. Untuk dia kembangkan badan dia dan memecahkan rangka luar. Bila dia kembang, tolak, pecahlah rangka luar ni akan pecah. Jadi sebelum rangka luar baharu menjadi keras, jadi sebelum rangka yang luar ni tadi dia yang luar ni dah pecah, dia pula jadi yang rangka luar kan. Yang baru ni pula jadi rangka luar. Sebab apa? Yang rangka luar lama dah pecah. Jadi yang baru ni akan jadi rangka luar yang baru. Okey. Jadi yang baru tu sebelum dia keras, haiwan berangka luar akan sedut udara dengan lebih banyak. Jadi sebelum ni rangka baru ni jadi keras, dia akan sedut udara masuk dalam badan dia dengan jumlah yang banyak supaya badan jadi kembang. Supaya badannya dia kembang dan dia akan tolak rangka